dalam bentuk yang kreatif, mereka pula susuk tubuhnya begitu begini. Wanita dia tak macam tu. Sebab itu lelaki dia bagi undang-undang tutup aurat tu ya dalam batas-batas yang ringan berbanding wanita. Tapi psikologi juga ada kesan, ada pengaruh di situ. Tapi wanita dia lebih tertarik pada aspek lain, aspek karisma dan sebagainya. Lelaki kadang-kadang maaf cakap perempuan tu tak tahu apa-apa, walau joli baca Quran pun tak betul, tapi sebabkan seksi cantik tu apa bodoh pergi macam mana pun tak apa, aku mau dia juga. Lelaki hari ini dia yang menyebabkan kita mengatakan ada rahsia di sebalik undang-undang menutup aurat. Kemudian undang-undang yang lebih mendetail tentang pergaulan laki perempuan dan sebagainya. Itu konsep umum tentang aurat. Kemudian baru kita rincikan pada dengan soalan tadi, iaitu pakai tudung dan sebagainya. Kalau kita faham menutup aurat itu bukan sekadar tutup kain di atas kulit, tapi maksudnya tidak menzahirkan susuk tubuh, maka kita faham. Kita pakai baju tak ketat dan sebagainya, insyaAllah. Dan memang benar saya bersetuju ada sebagian wanita muslimah dia memakai tudung sebab trend. Tengok Wagina pakai tudung, dengan Siti Nurhaliza pun mula pakai tudung. Aku pun nak ikut mereka juga nak pakai tudung macam mereka. Ada Wagina, ada Wahidah. Bukan kerana Islam, tapi kerana mereka. Itu yang jadi benda yang kadang-kadang tak begitu manis tentang wanita Islam, sebab trend. Justru bila kita belajar di sini, kita nak buat sesuatu bukan kerana trend, tapi kerana Islam. Kita bisa buat sesuatu kerana trend, sebab trend boleh berubah. Tapi kalau kita buat sesuatu kerana Quran dan Sunnah, itu ketetapan Quran dan Sunnah. Trend boleh berubah, tapi Quran dan Sunnah yang berubah. Berbeza kalau kita ikut trend dengan kita ikut Quran dan Sunnah. Itulah tarbiyah, pendidikan. Kalau kita sebut tarbiyah, kita nak balik pada Quran dan Sunnah. Kalau kita nak menjawab, mengapa you pakai macam ini? Sebab Quran dan Sunnah berkata demikian, sebab Islam berkata demikian. Saya teringat kisah abang pada Michael Jackson. Minggu dua ni orang tanya banyak Michael Jackson. Saya pun kena kaji banyak pasal Michael Jackson. Kalau remaja tanya, ceramah pada remaja, doktor apa boleh doktor dengan Michael Jackson? Tak. Orang yang aku tak minati untuk kaji, dia kaji yang ini. Sebab remaja tanya. Tapi kita menjawab untuk bawa dia pada benda benar. Kena layan juga. Tak boleh kata, jangan ditanya. Jangan ditanya. Dia tanya, tapi bawa dia pada kebenaran. Layan. Ini saya nak cerita tentang seorang nama Jermaine Jackson, abang Michael Jackson yang masuk Islam lebih awal. Jermaine Jackson ketika peluk Islam memang dia isytiharkan. Dia tak sembunyi-sembunyi, memang dia isytiharkan. Tapi dia menceritakan tentang bagaimana dia bermula kenal Islam. Dia pergi ziarahi Timur Tengah. Dia pergi pada sebuah negara Arab. Dia pun pusing, buat lawatan ke sana kemari ke masjid, tapi tak ada apa. Lawatan tengok masjid tu, tengok tembok dan tengok kecantikan, itu saja. Tak ada pesan pada hati dia tentang keindahan Islam. Tapi satu hari dia bertemu dengan budak-budak kecil, budak-budak pertiga sekolah-budak, dan dia perkenalkan diri dia sebagai Jermaine Jackson. Dia kata, I am a Christian. Dia beritahu pada budak-budak itu di sebuah masjid, mereka berhimpun. Dia beritahu, saya Jermaine Jackson, abang Michael Jackson. Oh, mereka pun sekolah, I am a Christian. Nak tahu sikit lah, aku Christian. Kemudian dia kata, aku tanya kepada mereka, what is your religion? You punya agama pula apa? Aku Christian, you pula apa? Dan cara mereka jawab itu memberi kesan kalian. Cara budak-budak dijawab. Kalau aku tanya, kamu agama apa? Terus semua serius. Dan masing-masing memberitahu bahawa dia Islam begini, dia bangga jadi Muslim. Cara mereka menjawab, rasa bangga jadi Muslim,
dan tahu pula Islam itu bagaimana, dia kata dia tak boleh lupa bayangan cara mereka menjawab. Sampai dia kata, ish, takkan sehebat itu pengaruh pada hatiku. Tapi besar pengaruh sampai akhirnya kesan dari itulah menyebabkan dia nak mengkaji Islam lagi, dan akhirnya dia perlu Islam. Dan saya fahamkan akhirnya adiknya makin akses pun masuk Islam. Dan semalam ketika diwawancara, dia doa pada mereka supaya Allah peliharanya. Dia yakin adik dia tak perlu Islam. Tapi nak cerita jemaah Jackson tu pengaruh kita rasa bangga dengan Islam, kita faham, ada kesan pada orang lain. Sebab itu jangan ikut trend, faham Islam betul-betul dari Quran dan Sunnah. Kadang-kadang kita terang sesuatu pada orang lain, cara kita terang itu mudah sangat, kita pun tak rasa apa-apa. Mungkin kita jumpa dengan seorang masalah tepi jalan, kita tolong dia, tak ada apa sangat. Tapi yang lupa kerja Allah ni dia boleh. Kadang-kadang pertolongan yang kecil itu mengubah ya. Cara kita mungkin kita tolong dia, Bismillahirrahmanirrahim, ini nama Allah, ini kecil, mudah. Tapi jangan pandang kecil pun mudah tu, pandang dia ada kesan. Kita tak mampu dakwah dengan lain, tapi cuma boleh kita kata Bismillahirrahmanirrahim, ini sesuatu Ustaz, tapi sebut Bismillah dulu, ataupun ini nama Allah, ini sesuatu Ustaz. Nak tahu mana lain pun tak tahu. So ayu no tak tahu apa nak kata. Tapi ini nama Allah, yang nama Allah Yesus Paulus. Itu saja yang aku tahu. Tapi itu aku beritahu kat dia. Kecil, tapi mungkin pagi dia tak tidur. Sedap contoh. Ini nama Allah, ya sekali mas, mungkin. Sebab itu cerita tadi saya ceritakan sebab nampak macam mudah saja budak itu menjawab, tapi kesannya dia masih besar. InsyaAllah. Pokoknya adalah jangan hayati agama sebab tren. Faham agama betul-betul dari Quran dan Sunnah, ada keberkatannya. InsyaAllah. Adakah Islam membenarkan kehamilan melalui proses ibu tumpang? Ini soalan yang lepas. Mengapa perlukan ibu tumpang? Dari segi perubatan dia begini. Katalah sebagai contoh, isteri kita dia ada masalah dengan sistem puannya yang menyebabkan isteri itu tak mungkin mengandung, disebabkan ada masalah kesan dari barang dan sebagainya, sehingga merosakkan sistem puannya, menyebabkan dia tak mungkin boleh mengandung sampai boleh diam. Jadi suami ada benih, suami nak anak, dan dia ada benih, air mani yang normal. Tapi air mani sahaja tidak mungkin menyebabkan kandungan. Perlu pada benih wanita. Itu pun tak cukup, perlu pada benih-benih itu berada di rahim dan keadaan yang sesuai. Tapi sekarang rahim tak ada dan sebagainya, maka tak boleh mengandung. Akhirnya sains moden melahirkan apa yang dipanggil sebagai konsep ibu tumpang ataupun surrogate mothers, melahirkan surrogate babies. Surrogate itu ibu tumpang macam rumah sewa. Jadi benih itu benih, mungkin benih suami, mungkin benih isteri, mungkin dua-dua itu dari benih yang halal, tapi dimasukkan ke rahim perempuan lain. Bayar Catherine, how much will you pay you? Okay, so can be $2,000 $2,000. Aku nak mengandung ni 9 bulan lagi lah. Kandungan aku kandung, semua lain kamu tanggung, termasuk bonus pada aku sebab menanggung risiko banyak mengandung anak kamu. Itu dipanggil surrogate mother, ibu tumpang. Apa pandangan Islam? Islam mengatakan haram. Sebab itu bukan isteri kita, dan anak yang pergi kepadanya, anak itu, anak pada perempuan itu bukan isteri kita. Macam zina, haram. Haram. Semua yang berkaitan dengan isu tadi hukum haram. Contoh yang lain ialah, katakanlah kita tumpangkan anak kita, tapi sperma kita ambil dari tabung